Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afi Ilmi binti Rusli, ICS 23080002 bersama dengan lagi dua rakan sekumpulan saya iaitu Saya Zahri Izzat bin Ahmad Kamal, ICS 230860. Dan saya Daniel Hakim bin Abdullah, ICS 23080018. Kami dari kelas 4C ingin membentangkan tentang tajuk jenayah cyber. Topik yang telah kami pilih berdasarkan tajuk jenayah cyber ialah pencurian identiti. Terdapat banyak isu yang akan dibahas pada topik perbincangan kami pada kali ini. Salah satu isi kandungannya ialah: yang pertama, pengenalan tentang pencurian identiti. Yang kedua, undang-undang di Malaysia akan kes pencurian identiti ini. Yang ketiga, teknik-teknik penjenayah cyber yang terlibat dalam kes pencurian identiti. Yang keempat, contoh kes yang pernah berlaku di Malaysia akan kes pencurian identiti. Yang kelima, kesan negatif akan pencurian identiti. Yang terakhir, iaitu yang keenam, cara mengatasi kecurian identiti bagi mengatasi rakyat Malaysia agar dapat menghindari daripada terkena skam atau penipuan yang akan terlibat yang dapat terlibat dalam kes pencurian identiti ini. pencurian identiti. Pencurian identiti merujuk kepada tindakan seseorang yang secara tidak sah mendapatkan dan menggunakan maklumat peribadi individu lain seperti nombor kad pengenalan, nombor akaun bank atau kata laluan tanpa izin. Tujuan pencurian identiti biasanya untuk melakukan penipuan atau kegiatan jenayah lain seperti pembelian tanpa izin, pengeluaran wang atau penciptaan akaun palsu atas nama individu yang menjadi mangsa. Pada tahun 2023, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC melaporkan peningkatan 30% dalam kes pencurian identiti berbanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahawa kebimbangan yang semakin meningkat dalam kalangan masyarakat. Seterusnya ialah undang-undang. Di bawah Undang-Undang Malaysia iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Seksyen 233 adalah menjadi satu kesalahan apabila seorang individu mendaftar perkhidmatan komunikasi dan multimedia dengan niat untuk melakukan penipuan atau khianat. Perenggan di atas membawa maksud bahawa mana-mana individu yang mendaftar perkhidmatan komunikasi dan multimedia dengan menggunakan identiti individu lain untuk tujuan penipuan atau khianat adalah satu kesalahan di sisi Undang-Undang Malaysia dan boleh dikenakan denda maksimal sebanyak RM300,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Seterusnya ialah teknik-teknik yang dilakukan oleh penjenayah. Mereka mempunyai 6 teknik, antaranya ialah phishing, skimming, pemalsuan identiti, social engineering, smishing atau dipanggil SMS phishing dan vishing iaitu voice phishing. Phishing, teknik yang paling popular di mana penjenayah cuba memperdayakan mangsa untuk mendedahkan maklumat peribadi seperti nombor kad kredit, kata laluan atau maklumat bank melalui email, message teks atau laman web palsu yang kelihatan sah. Skimming berlaku apabila penjenayah menggunakan alat elektronik kecil yang dipasang pada mesin pembayaran atau ATM untuk mencuri maklumat kad kredit atau debit. Alat skimmer ini boleh merakam maklumat jalur magnetik pada kad yang kemudian digunakan untuk mencipta salinan kad yang tidak sah. Seterusnya ialah pemalsuan identiti. Penjenayah menggunakan maklumat peribadi yang dicuri untuk berpura-pura menjadi mangsa dan mengakses akaun bank, kad kredit atau memohon pinjaman atas nama pemangsa. Pemalsuan ini boleh melibatkan penggunaan dokumen palsu atau pencurian nombor identifikasi peribadi (PIN). Yang keempat, social engineering melibatkan manipulasi psikologi di mana penjenayah memanipulasi mangsa untuk secara sukarela memberikan maklumat penting. Ini boleh dilakukan melalui panggilan telefon, mesej teks atau email, di mana penjenayah berpura-pura sebagai wakil daripada organisasi yang dipercaya untuk mendapatkan kepercayaan mangsa.
Seterusnya, smishing. SMS phishing. Seperti phishing, smishing melibatkan message teks palsu yang kelihatan seperti dari syarikat atau institusi sah. Mesej ini biasanya meminta pengguna untuk mengklik pautan atau memuat turun aplikasi yang membawa kepada kecurian maklumat peribadi atau perbankan. Lain sekali, phishing melibatkan panggilan telefon daripada penipu yang berpura-pura menjadi wakil daripada bank, syarikat insurans atau agensi kerajaan. Penjenayah cuba mendapatkan maklumat sensitif dengan memanipulasi mangsa melalui teknik psikologi, dan ini seringkali mendesak atau mengancam untuk mendapatkan maklumat peribadi. Seterusnya, kita akan bincangkan contoh kes yang telah berlaku di Malaysia. Yang pertama, pencurian identiti melalui penipuan kad kredit yang berlaku di 2016. Seorang sindiket penjenayah telah ditahan di Malaysia kerana terlibat dalam aktiviti pencurian identiti melalui penggunaan kad kredit palsu. Penjenayah dalam sindiket ini mendapat maklumat kad kredit mangsa melalui aktiviti skimming dan phishing, lalu menggunakan maklumat tersebut untuk membuat pembelian atas talian. Polis berjaya menangkap kumpulan ini setelah siasatan melibatkan laporan dari mangsa yang menyedari transaksi yang mencurigakan pada penyerta kad kredit mereka. Yang kedua ialah kes scam phishing tabung haji, iaitu berlaku pada 2018. Pada tahun 2018, tabung haji memberi amaran kepada pendeposit tentang percubaan penipuan phishing yang melibatkan email palsu. Penjenayah menggunakan email palsu yang kelihatan seperti dari tabung haji untuk memperdaya mangsa memberikan maklumat peribadi dan butiran akaun. Mangsa diarahkan untuk mengklik pada pautan yang membawa ke laman web palsu dan memasukkan maklumat peribadi yang kemudiannya digunakan oleh penjenayah untuk mencuri identiti mereka dan mengakses akaun tabung haji. Yang ketiga ialah data bocor di kumpulan wang simpanan pekerja KWSP pada tahun 2022. Terdapat laporan bahawa maklumat peribadi ahli KWSP bocor melalui laman web pihak ketiga. Maklumat seperti nombor kad pengenalan dan alamat didakwa telah digunakan oleh penjenayah untuk mencuri identiti mangsa dan mengakses akaun KWSP mereka. Yang keempat ialah kes penipuan telefon yang dikenali sebagai macam scam. Macam scam adalah penipuan telefon di mana penjenayah berpura-pura menjadi pengawal kerajaan seperti polis atau pegawai lembaga hasil dalam negeri LHDN dan mendakwa bahawa mangsa terlibat dalam aktiviti haram. Penjenayah akan menakutkan mangsa untuk memberikan butiran perbankan atau maklumat peribadi yang kemudian digunakan untuk mencuri wang dari akaun bank mereka atau memohon pinjaman atas nama mangsa. Seterusnya ialah kesan negatif untuk kecurian identiti terhadap mangsa. Yang pertama ialah kerugian kewangan. Penjenayah boleh menggunakan maklumat peribadi mangsa untuk membuat pembelian, membuka akaun baru atau memohon pinjaman, menyebabkan kerugian kewangan yang besar. Mangsa mungkin perlu menanggung hutang yang bukan dibuat oleh mereka dan menghadapi proses panjang untuk membersihkan nama mereka. Yang keduanya ialah reputasi teruk. Hal ini berlaku apabila aktiviti jenayah yang dilakukan oleh penjenayah atas nama mangsa boleh merosakkan reputasi mangsa. Ini boleh menyukarkan mangsa untuk mendapatkan pekerjaan atau pinjaman di masa hadapan, serta ia memerlukan masa untuk membuktikan bahawa mereka tidak terlibat dalam jenayah tersebut. Yang ketiga ialah tekanan emosi. Menjadi mangsa kecurian identiti sering menyebabkan tekanan emosi yang tinggi. Mangsa mungkin berasa cemas, marah atau takut, dan proses pemulihan boleh mempengaruhi kesejahteraan mental mereka. Ia memerlukan masa dan sokongan untuk merasa selamat semula. Dan yang terakhir ialah kesan jangka panjang. Kesan kecurian identiti
boleh berlarutan untuk masa yang lama. Rekod kecurian identiti mungkin kekal dalam pangkalan data dan menyebabkan masalah apabila mangsa cuba memohon pinjaman, mendapatkan pekerjaan atau menjalani pemeriksaan latar belakang di masa hadapan. Cara mengatasi kecurian identiti. Yang pertama, kata laluan yang kuat. Gunakan kata laluan yang kompleks dan unik untuk setiap akaun. Tukar kata laluan secara berkala dan elakkan menggunakan kata laluan yang sama untuk beberapa akaun. Gunakan autentikasi dua faktor di mana mungkin untuk menambah lapisan keselamatan tambahan. Seterusnya ialah lapor dan ambil tindakan segera. Segera hubungi pihak berkuasa atau organisasi yang terlibat seperti bank, polis atau Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Seterusnya, tutup atau beku akaun yang terlibat dan buat laporan kepada Pusat Gerakan Anti Penipuan atau badan yang berkenaan untuk tindakan lanjut. Selain itu, cara mengatasinya adalah dengan berhati-hati dengan email dan laman web phishing. Jangan klik pada pautan atau lampiran dalam email yang mencurigakan. Pastikan email tersebut benar-benar daripada organisasi yang dipercayai. Semak URL laman web tersebut untuk memastikan ia sah sebelum memasukkan maklumat peribadi anda. Pastikan laman web bermula dengan HTTPS dan mempunyai ikon kunci untuk menunjukkan bahawa laman web tersebut selamat. Selain itu, elakkan berkongsi maklumat di tempat umum. Iaitu adalah dengan berhati-hati ketika menggunakan komputer awam atau rangkaian Wi-Fi awam. Elakkan melakukan transaksi kewangan atau log masuk ke akaun penting menggunakan sambungan awam yang tidak selamat. Seterusnya, pastikan tidak ada yang boleh melihat anda memasukkan kata laluan atau maklumat peribadi di tempat awam seperti di mesin ATM atau komputer awam. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang dan kerjasama antarabangsa juga salah satu cara mengatasi pencurian identiti ini. Penguatkuasaan undang-undang cyber yang lebih tegas perlu dilakukan untuk menghukum mereka yang terlibat dalam pencurian identiti. Undang-undang seperti Akta Jenayah Komputer 1997 dan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 perlu diperkuatkan dengan hukuman yang lebih berat. Yang terakhir, mengenai cara untuk mengatasi kes pencurian identiti ini ialah meningkatkan kesedaran dan pendidikan. Penting juga untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai risiko pencurian identiti dan bagaimana untuk melindungi maklumat peribadi mereka. Kempen pendidikan mengenai keselamatan cyber boleh dijalankan di sekolah, tempat kerja dan platform media sosial. Individu juga perlu dididik mengenai pentingnya menggunakan kata laluan yang kuat dan berbeza untuk setiap akaun, serta mengenai taktik serangan seperti phishing yang digunakan oleh penjenayah untuk mencuri maklumat mereka. Berdasarkan daripada isu yang dibahas oleh kami, kesimpulannya adalah isu kecurian identiti mempunyai impak yang mendalam dan meluas terhadap individu, masyarakat dan ekonomi negara. Oleh itu, penting untuk kita berhati-hati dalam semua urusan kewangan termasuk transaksi bank dan penggunaan kad kredit atau kad debit. Kita haruslah berwaspada dan tidak mudah mempercayai pihak lain dengan maklumat sensitif seperti nombor PIN. Seterusnya ialah masyarakat perlu memahami cara-cara melaporkan kecurian identiti kepada pihak berkuasa. Jika anda menjadi mangsa, segera laporkan kepada syarikat kredit, agensi peminjam, agensi percukaian dan penyedia perkhidmatan perubatan. Kerajaan juga telah menyediakan pusat rujukan khusus untuk membantu mangsa dalam mengatasi masalah ini. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.